Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi kritik bisa. Pada petang ini saya akan membicarakan tentang gagasan persuratan baru. Gagasan persuratan baru ini dicipta oleh Muhammad Afandi Hasan lebih daripada 10 tahun dahulu. Ia telah menguasai wacana mengenai sastra dan kritikan sastra selama itu. Pada hari ini saya akan cuba mendedahkan sebahagian daripada kekeliruan pada gagasan persuratan baru ini. Saya nukil tulisan Muhammad Ahmadi Hasan dalam Hikayat Salim Adil yang diterbit pada tahun 2017. Mulai sekarang Anda harus menulis karya persuratan yang menjadi matlamat stylization of ideas. Anda hanya perlu memahami konsep utama persuratan baru, seperti wacana dan bezanya dengan cerita, penggunaan ruang naratif, mod bacaan intelektual, dan mod bacaan cerita. Keindahan bahasa berasaskan konsep ihsan, konsep tauhid dan taklif, konsep insan, konsep ilmu, konsep amal, konsep persuratan dan perbezaannya dengan sastra. Jadi dua aksiom utama yang melandaskan gagasan persuratan baru ialah ilmu yang benar dan dikotomi antara karya persuratan dengan karya sastra. Kita akan lihat sejauh mana dua aksiom ini dapat dipertahankan. Bagaimana gagasan persuratan baru ini tercetus? Pertama, daripada pemerhatian Muhammad Afandi Hasan mengenai kelemahan kriteria bagi penilaian anugerah sastra negara yang dianggapnya adalah tersasar dan perlu diperbetulkan. Kedua, daripada kefahamannya tentang tulisan Said Muhammad Nagib Alatas. Saya tukil di sini. Dalam daya kita mencari pribadi sendiri, kita telah enggan memandang ke belakang pada sejarah Islam dan telah mencuba memandang pada sejarah lebih tua lagi, ke sejarah kuno, ke sejarah purbakala, untuk mendapatkan nilai-nilai yang difikirkan dapat membimbing kita di dunia moden. Tiada apa yang akan kita perolehi dari sejarah kuno dan sejarah purbakala, melainkan nilai-nilai kebiadaban, nilai-nilai kesusilaan kolot yang anti-rasional, dan nilai-nilai yang memperkukuhkan faham dan pandangan estetik yang semuanya akan bertentangan dengan nilai-nilai moden. Perkara yang harus kita perhatikan di sini adalah Muhammad Nagib Alatas menyifatkan seni pada tahap itu adalah berasaskan estetik. Dan kita akan kupas persoalan estetik ini nanti insya-Allah. Satu lagi dakwaan gagasan persuratan baru adalah teori-teori sastra Melayu masa kini adalah sangat mengaibkan dari segi pemikiran kerana tidak berlandaskan konsep ilmu yang benar. Pendirian gagasan persuratan baru, ia menolak pemaparan keburukan atau kejahatan dalam karya sastra. Maka karya seperti Salina, Syed ataupun TV tidak akan diiktiraf gagasan persuratan baru sebagai karya yang ulung, malah dipandang jelek kerana unsur keburukan atau kejahatan yang terkandung di dalamnya. Lagi satu pendirian persuratan baru ini membezakan bahasa persuratan dengan bahasa sastra. Saya nukil tulisan Muhammad Afandi Hasan. Jelas sekali terdapat perbezaan antara bahasa sastra dengan bahasa persuratan. Karya-karya kreatif yang sangat mewah dengan bunga bahasa tetapi miskin dengan makna yang mendalam. Dengan itu kita lihat karya kreatif itu rimbun dengan bunga bahasa yang tidak berbuah
dan kelihatan indah dari jauh untuk sementara waktu sahaja. Bunga-bunga itu berguguran jatuh menjadi sampah sarap bila direnggut sedikit saja dengan analisis yang kritis. Lagi satu, konsep keindahan dalam gagasan persuratan baru, ia mengajukan konsep yang bertunjangkan ilmu yang benar, yang membuahkan ihsan dalam kehidupan. Indah itu adalah ilmu yang benar yang membuahkan ihsan bagi gagasan persuratan baru. Ia tidak membicarakan tentang bentuk atau apa saja aspek estetik lain. Lagi satu konsep yang diajukan oleh gagasan persuratan baru adalah stylization of ideas atau yang disebut sebagai siratan makna. Ia berkait rapat dengan ruang naratif dalam karya yang tidak bertunjangkan cerita, tapi bertunjangkan wacana yang berlandaskan ilmu yang benar. Kini saya tampilkan respon terhadap gagasan persuratan baru. Gagasan ini tidak menjelaskan sepenuhnya beberapa istilah atau konsep utama yang digunakan sebagai teras perbahasan. Misalnya, makna serta kaitan antara estetik, emosi, bunga bahasa, dan wacana. Kesemua istilah tersebut diungkap sebagai satu generalisasi oleh penggagas, namun dapat dipersoalkan kegunaannya sebagai tunjang atau asas bagi membina gagasan yang diajukannya. Saya kembali kepada persoalan estetik yang diungkap Syed Muhammad Nagib Alatas. Menurut Profesor Syed Muhammad Nagib Alatas, nilai-nilai kesusilaan kolot yang anti-rasional dan nilai-nilai yang memperkukuhkan faham dan pandangan estetik yang semuanya akan bertentangan dengan nilai-nilai moden. Istilah estetik memaksudkan sesuatu yang mempunyai bawaan dan sifat rasa seni yang berdasarkan pada panca indera dan hasrat jiwa untuk memenuhi dan menikmati kesenian. Jadi estetik itu bagi Syed Muhammad Nagib Alatas adalah berkaitan dengan kesan seni daripada panca indera. Dalam bahasa Inggerisnya yang paling sesuai digunakan adalah sensate. Tetapi kataan emosi ini disalah tafsir oleh Muhammad Affandi Hasan. Gagasan persuratan baru mengaitkan perbandingan antara nilai rasional yang terpancar dalam karya persuratan menurutnya dengan nilai emosi yang terpancar dalam karya sastra. Persoalannya, adakah estetik yang disebut Syed Muhammad Nagib Alatas bermakna emosi seperti yang dimaksudkan penggagas seperti berikut. Apabila beliau merujuk pada karya persuratan, beliau mengatakan hasil kreatif tidak lagi tertumpu kepada pergolakan hawa nafsu, perasaan, keinginan untuk mencari kepuasan, tetapi mencerminkan keunggulan ilmu serta akhlak. Dan beliau membuat satu generalisasi lain, 3 sifat sastra yang disepakati oleh para sastrawan ialah keutamaan kepada perasaan atau emosi yang dicapai melalui naratif yang dilebih-lebihkan dan tumpuan pada aspek kejahatan dalam kehidupan manusia. Jadi beliau mengatakan karya sastra disepakati oleh para sastrawan mempunyai 3 ciri tersebut. Perasaan dan emosi, naratif yang berlebih-lebihan, dan aspek pada kejahatan. Persoalannya, siapa yang menyepakati konsep sastra ini dalam kalangan sastrawan? Tiada sesiapa yang menyepakatinya. Hanya beliau saja yang pandai-pandai mengajukan kesepakatan tersebut. Dan satu hal lagi, emosi yang terpancar dalam karya sastra sebenarnya bukan estetik yang disebut Syed Muhammad Nagib Alatas. Estetik menurut Kamus Dewan adalah berkenaan keindahan atau penghargaan terhadap keindahan, terutama dalam bidang seni.
Lumrahnya, kesan estetik dalam tulisan boleh diraih melalui apresiasi terhadap bentuk atau form maupun isi atau konten dalam karya tersebut. Emosi ialah reaksi manusia terhadap keindahan tersebut yang secara dasarnya tidak wujud sebagai sifat intrinsik objek seni atau karya sastra. Maka untuk membina konsep keindahan atau konsep sastra yang begitu mendasar dan penting bagi membezakan antara karya sastra dengan karya persuratan adalah sangat culas. Katanya karya sastra mengandungi emosi, karya persuratan mengandungi pemikiran rasional berdasarkan ilmu yang benar. Ia adalah satu lompatan logika yang janggal, culas, tidak bertanggung jawab, kerana estetik pada hakikatnya bukan emosi. Satu lagi, beliau menyebut tentang bunga bahasa sebagai gubahan atau artikulasi bahasa yang tidak hanya menimbulkan emosi kepada pembaca. Itu adalah pandangan saya. Ia boleh juga memancarkan pemikiran rasional, malah penggagas sendiri mengungkapkan bahawa perbandingan, kiasan dan berjenis-jenis lagi ragam bahasa yang pada dasarnya ialah bunga bahasa yang digunakan untuk memperkuat makna dalam wacana yang dipilih. Jadi pada satu pihak beliau mengatakan bunga bahasa itu berlebih-lebihan dan menampilkan emosi, dan pada satu pendirian lain beliau mengatakan bunga bahasa itu boleh menampung makna atau wacana. Jadi di manakah kedudukan beliau sebenarnya? Rumusan kekeliruan gagasan persoalan baru mengenai estetik. Maka jelas terdapat kekeliruan dalam kefahaman penggagas mengenai definisi estetik yang dikaitkan dengan emosi serta kekaburan dalam penggunaan ungkapan bunga bahasa yang kelihatan tidak konsisten. Lagi satu kekeliruan gagasan persoalan baru adalah mengenai istilah wacana. Beliau menjelaskan wacana merupakan logik, penghujahan, pembuktian, analisis, pembahasan kritis, huraian, pengolahan mendalam dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek argumen dalam penulisan, termasuk penulisan kreatif. Persoalannya ialah di mana letaknya wacana yang menjadi tunjang pemaknaan dalam karya persuratan apabila paparan keburukan dinyahkan sama sekali dalam karya menurut gagasan ini. Seharusnya paparan keburukan perlu berganding dengan paparan kebaikan untuk mencetuskan dan membangunkan wacana atau diskurs. Lebih aneh lagi apabila penggagas mengatakan falsafah bercerita yang digambarkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah yang paling baik dijadikan panduan dalam seni mengarang, kerana di dalam kisah itu terkumpul semua aspek perwatakan manusia dan ditunjukkan bagaimana manusia yang baik dan yang jahat bertindak. Jelas terdapat kedua sifat manusia yang baik dan jahat dalam naratif tersebut, dan dinyatakan bahawa cerita itu adalah kisah yang paling baik dijadikan panduan. Maka adakah kisah itu digolongkan sebagai karya sastra yang kurang baik kerana memaparkan unsur kejahatan juga dan juga merupakan satu kisah atau pencerita? Maka menjadi tanda tanya, apakah sebenarnya pendirian penggagas berkenaan wacana dengan maksud dialektikanya dan atau paparan keburukan dalam karya? Ternyata pemikiran penggagas adalah rancu, sahala semata, tanpa mengaitkan nilai yang bertentangan dengan pendiriannya untuk diwacanakan dengan jelas dan saksama. Selain itu, walaupun gagasan ini tidak menolak cerita, jelas cerita kurang signifikannya apabila dibandingkan dengan wacana. Kita beralih pada aspek dikotomi wacana dan cerita. Dikotomi antara cerita dengan wacana yang diungkapkan penggagas sebagai dasar pembandingan antara karya sastra dengan karya persuratan. Persoalannya,
adakah perbezaan tersebut perlu atau signifikan atau sengaja diada-adakan demi meneruskan promosi mengenai gagasan ini, biarpun telah terjadi salah tafsiran atau kurangnya penilaian kritis mengenai perbezaan antara ciri-ciri estetik yang disalah kait sebagai emosi oleh penggagas dan dengan ciri saintifik atau rasional bagi karya sastra sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Persoalannya juga adalah perlukah diwujudkan dikotomi antara wacana dalam karya persuratan dengan cerita dalam karya sastra bagi membasmi unsur liar dan berlebihan dalam karya. Tidakkah boleh wacana dan cerita digandingkan dalam sesebuah karya bagi menyampaikan ilmu yang benar berdasarkan taklif terhadap agama? Keperluan dikotomi tersebut diajukan penggagas berdasarkan generalisasi bahawa semua karya sastra adalah untuk bercerita dan berseronok. Saya nukil tu. Pendirian begini adalah tidak bertanggungjawab. Atau adakah penggagas bermaksud cerita wujud dalam kedua-dua karya sastra dan karya persuratan? Maka yang perlu dibersihkan adalah aspek emosi atau kepuasan nafsu dalam kedua-duanya. Jika demikian pun, di manakah justifikasi maupun keperluan untuk mencipta dikotomi antara karya sastra dengan karya persuratan? Jika perkara yang diberatkan ialah taklif berdasarkan ilmu yang benar yang boleh wujud dalam kedua-duanya, malah boleh diaplikasi ke atas semua tulisan kreatif. Jelas bahawa gagasan persuratan baru ini adalah sebuah fabrikasi atau pemalsuan yang merencat penciptaan karya yang padu, seimbang, harmoni jelas antara aspek budaya iaitu wacana dengan aspek formalistik sastra iaitu estetika, di samping mendukung ilmu yang benar dan menjunjung taklif dalam pengkaryaan. Demi kredibiliti, perbahasan mengenai kekaburan dan keculasan dalam kefahaman mengenai istilah estetik, emosi, bunga bahasa dan wacana yang telah dibincangkan menuntut penilaian semula terhadap gagasan ini secara jujur dan serius kerana ia telah mencipta dikotomi palsu antara karya persuratan dengan karya sastra. Dikotomi tersebut tidak perlu, sengaja diadakan demi mendukung kefahaman keistimewaan gagasan perusahaan baru yang sebenarnya tidak istimewa pun. Satu lagi perkara yang tidak logik, tidak berdasarkan logika. Pendirian Said Muhammad Nagib Alatas adalah berdasarkan karya sastra sebelum kedatangan Islam di Nusantara, manakala pemerhatian dan analisis penggagas adalah berkenaan dengan konsep sastra yang ditiru dari Indonesia yang dikatakan para sastrawan tiru dari Barat. Persoalannya ialah apakah bukti pengaruh dan kesinambungan antara pendirian Said Muhammad Nagib Alatas mengenai asal-usul estetik Hindu-Buddha yang menyebabkan kekeliruan pengarang pada masa kini dengan pendirian Muhammad Afandi Hasan yang mengkritik karya sastra moden yang berdasarkan tiruan pada karya sastra Indonesia dan Barat. Satu Hindu-Buddha, satu Barat. Lalu cuba dikaitkan. Keculasan ini merupakan satu kesongsangan perbahasan tentang hal yang melangkau zaman jika tidak dapat dibuktikan secara empirikal kerana ia mendedahkan suatu lompatan intelektual yang kurang kritis yang lebih berdasarkan andaian cuai yang belum disahkan kebenarannya. Dahlah salah tafsir tentang makna estetik yang dikatakan emosi. Kini cuba mengaitkan kritikan Said Muhammad Nagib Alatas tentang karya sastra sebelum dan sesudah kedatangan Islam dengan karya sastra yang dikatakan ditiru dari Indonesia dan Barat. Jadi di mana hubungan wacana ini? Langsung tiada kesinambungannya.
Sebenarnya tiada masalah dengan konsep ilmu yang benar atau konsep wacana yang didukung oleh persuratan baru. Persoalannya adalah apakah dengan ilmu yang benar dan wacana itu perlu dipisahkan atau dicipta dikotomi antara karya sastra dengan karya persuratan. Lagipun bagi saya definisi persuratan dan kesusastraan itu sendiri telah dicemar oleh Muhammad Afandi Hasan. Menurut Kamus Dewan, persuratan ialah perihal tulis-menulis, kepustakaan, kesusastraan, perpustakaan, dan kesusastraan pula adalah seni yang menggambarkan keindahan dengan bahasa, novel, sajak dan lain. Karang-mengarang, persuratan, seni hasil daripada mengarang. Jadi satu adalah berkenaan dengan tulisan secara am yang merangkum pelbagai jenis tulisan, yang lagi satu adalah tentang tulisan yang indah. Tetapi Muhammad Afandi Hasan telah merubah kefahaman tentang persuratan dengan sastra, mengatakan karya persuratan adalah karya yang berunsurkan wacana dan ilmu yang benar, manakala karya sastra adalah karya yang mencakup unsur-unsur emosi dan keburukan. Jadi apakah justifikasinya menukar erti persuratan sebagai tulisan berwacana yang rasional dan saintifik berdasarkan ilmu yang benar berbanding dengan kesusastraan sebagai tulisan terutama cerita yang beremosi atau sensasi? Bukan tidak boleh tukar, tapi berilah hujah epistemologi, filologi, etnologi, sosiologi dan sebagainya, bukan ikut sedar berasa. Ilmu yang benar manakah yang digunakan Muhammad Afandi Hasan untuk menukar definisi persuratan dan kesuratan ini? Tiada langsung. Rumusan analisis, gagasan persuratan baru dicipta atas dasar goyah yang berpuncak daripada salah tafsiran yang mendasar bagi istilah estetik yang disalah kait dengan emosi oleh penggagas secara cuai. Kemudian konsep estetik itu dibandingkan dengan istilah rasional oleh penggagas, padahal estetik bukan emosi yang berlawanan dari segi makna asalnya dengan rasional. Tetapi perbandingan makna yang salah itu diangkat oleh penggagas dan ditangkap muat secara rakus untuk membina gagasan persuratan baru. Selanjutnya, dikotomi antara cerita, emosi dengan wacana rasional juga adalah palsu, iaitu diada-adakan dan perlu dilenyapkan bagi mengembalikan kepaduan, keseimbangan, keharmonian, dan kejelasan serta kesyumulan tulisan. Tidak kira sama ada tulisan itu dikategorikan sebagai karya sastra atau persuratan. Natijahnya tiada alasan rasional, munasabah, bermakna maupun mendesak untuk mempertahankan atau mengekalkan dikotomi antara kedua-dua aspek kategori karya tersebut. Persoalan legitimasi. Gagasan persuratan baru dibina atas dua landasan. Pertama, gagasan ilmu yang benar, yang tidak ada masalah. Yang kedua adalah dikotomi dan perbezaan antara karya persuratan dan rasional dengan karya sastra yang mengandungi emosi menurut penggagasnya sendiri yang telah saya tukil pada awal perbincangan. Jika dikotomi antara karya persuratan dengan karya sastra telah dibuktikan sebagai palsu, tidak taklif, bolehkah gagasan persuratan baru berdiri dengan mantap berdasarkan aksiom ilmu yang benar sahaja? Jika gagasan persuratan baru yang timpang sebelah kaki ini mahu dipertahankan legitimasinya, apakah keistimewaannya dan perbezaannya antara gagasan persuratan baru dengan teori takmilah maupun ta'budiyah misalnya, yang menjadikan Islam, yaitu ilmu yang benar, sebagai dasarnya? Tiada bezanya secara asas, walaupun dianalisis menurut sudut-sudut yang tertentu. Jadi begitulah rumusan saya tentang kekeliruan gagasan persuratan baru yang telah mengelirukan dunia sastra dan kritikan lebih 10 tahun
dan kini tiba masanya untuk meruntuhkannya sama sekali kerana salah satu kakinya telah timpang ataupun cacat. Pemisahan antara karya sastra dan karya persuratan telah dibuktikan adalah suatu yang diada-adakan bagi membezakannya dengan teori-teori Islam lain seperti takmilah dan ta'abudiyah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.